wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Speaker, Yang amat berhormat Don Jeneri, Yang Berhormat Ahli-Ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri, Yang Berhormat Ahli Dewan Undangan Negeri, Yang berbahagia Ketua Jabatan, agensi kerajaan, seterusnya kepada petugas-petugas Dewan dan juga para pemerhati dalam dan luar Dewan yang mengikuti sidang Dewan ini, sama ada mengikuti secara bersemuka ataupun atas talian. Juga penghargaan kepada pengundi-pengundi Don Bayu yang telah memberi peluang kepada saya untuk berada di sini. Sebenarnya Tuan Speaker, saya ambil tempat yang Webi Derga. Sekali-sekala pandang Tuan Speaker sama. Yang pertama sekali saya nak merakamkan penghargaan tahniah kepada Yang amat berhormat Menteri Besar serta pasukan yang telah membentangkan suatu bajet yang bagi saya cukup baik serta menyuruh dan bagi memberi hikmat yang terbaik kepada rakyat negeri Kedah ini, atau dalam erti kata lain membawa negeri Kedah kepada negeri orang miskin berteduh dan orang kaya menabur bakti. Pembentangan Yang amat berhormat Menteri Besar juga menampakkan akan terus memberi peluang kepada golongan B40 untuk terus membangun, menambah baik kedudukan ekonomi serta kehidupan mereka. Jadi saya, Yang Amat Tuan Speaker, saya nak ucap tahniah kepada adun-adun yang telah pun membangkitkan isu yang cukup baik yang melibatkan Penoreh Getah dan juga golongan B40 yang di peringkat pendalaman kampung. Tahniah, terima kasih banyak. Sebab saya, sebagaimana yang kita sedia maklum, negeri Kedah merupakan negeri yang mempunyai kepelbagaian dalam banyak segi untuk menjanakan lagi ekonomi, terutama kepada golongan B40 miskin tegar yang terdiri daripada penoreh getah, petani, pekebun serta nelayan. Oleh itu, pelbagai kaedah boleh membantu mereka ini keluar daripada kesempitan yang mana semua maklum dalam keadaan ekonomi yang begitu mencengkam. Jadi, Yang Berhormat Tuan Speaker, saya amat bersetuju yang mana Yang Berhormat Bukit Lada, Bukit Pinang, Pedu dan juga Kupang, termasuklah Belantik, kawasan kami ni, yang telah membangkitkan saya ni pertama kali jadi wakil rakyat. Bayu. Jadi apabila saya buka pusat khidmat tu yang pertama, bila pertama kali ni Speaker nak nasihat, bila Bayu bocak, Bayu tengok Speaker, InsyaAllah. Tak payah tengok Tok Leh. Okey. Tak payah tengok Kubang Rotan, tak payah. Jadi Yang Berhormat Tuan Speaker, minta maaf. Pasal Bayu baru. Jadi kami baru belajar. Jadi saya tertarik yang melihat yang mana hari-hari buka pintu pejabat, orang holor bil elektrik, orang holor bil sadar. Apakah tindakan? Adakah kita hanya nak minta JKM kat Tun, JKM kat Tun nak bagi bantuan, ataupun yang lain-lain agensi kerajaan nak bagi bantuan? Bagi saya turun ke lapangan, melihat sendiri kehidupan masyarakat di kampung, terutamanya Penoreh Getah. Penoreh Getah ni keh pagi makan pagi, keh petang makan petang. Dalam 12 bulan, Yang Berhormat Speaker, minta maaf saya nak kena kontrol semua, minta maaf. Jadi dalam 12 bulan ni Penoreh Getah hanya boleh menoreh hanya 3 bulan sahaja. Lagi baki 9 bulan dia gulung ke pelekat, dia boh kat dom. Jadi mengapakah kita tengok hari ini pendapatan yang hanya 9 bulan akan menampung kos sara hidup, pendapatan yang 3 bulan akan menampung kos sara hidup selama 1 tahun 12 bulan. Apakah tindak kerajaan? Jadi apabila kita bangkit berkenaan dengan isu getah komoditi, tadi saya sembang dengan Jitra, apabila kita bangkit di sidang DUN ataupun di peringkat negeri, jawapan yang diberi oleh kerajaan negeri ataupun pihak yang saya tanya soalan tapi tak jawab lagi, pertanian merupakan yang menjaga kepentingan komoditi. Jadi soalan yang kita ajukan daripada dulu, sebab saya sebagai pengurusi pergetah,
iaitu pengurusi Persatuan Pengusaha dan Penoreh Getah Negeri Kedah, yang rata-rata ahli di bawah saya. Satu Kedah hampir 29,000 yang terlibat, yang hanya bukan pekebun tetapi terlibat adalah penoreh getah. Apabila harga getah jatuh, yang sengsara hari ini yang hormat speaker bukan pekebun saja, penoreh getah pun sengsara juga. Tapi apabila kita aju pelbagai soalan ataupun pandangan kepada pihak kerajaan negeri, jawapan yang diberi ini adalah kuasa di peringkat pusat, kuasa di peringkat komuniti. Tapi bagi saya ini jawapan yang kurang relevan. Yang saya maksudkan hari ini, kita tengok apabila golongan penoreh getah ini tidak boleh menoreh, apakah tindakan kerajaan kita untuk membantu mengeluarkan penoreh getah ini kepada miskin tegar, kepada golongan yang berkemampuan? Ekonomi tambahan yang berasas kepada pertanian, penternakan dan juga pelancongan ni cukup banyak. Apakah tindakan hari ini apabila saya duduk di sini mewakili juga masyarakat penoreh getah dalam negeri Kedah ini, mohon supaya satu kaedah penyelesaian ekonomi tambahan masyarakat luar bandar yang terdiri daripada penoreh getah ni dapat diatasi dengan segera. Jadi yang hormat speaker, lari tajuk sikit, tak baca. Tu apabila saya baca, yang hormat speaker saya tengok sana, jadi lari sikitlah. Jadi oleh itu saya menyeru kepada semua pihak untuk mengembelin tenaga dan idea dalam membantu mengeluarkan golongan ini daripada keadaan miskin tegar atau miskin ke arah yang lebih baik. Jadi hari ini saya amat-amat menyokong bajet yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri MB, yang mana melibatkan banyak golongan B40 yang akan beri manfaat yang berasas kepada pertanian dan juga pelancongan. Dan kebetulan di kawasan saya Don Bayu dan juga di kawasan Baling ini merupakan eko pelancongan. Jadi sudah tentulah saya akan mengambil peluang ini untuk bersama dengan pengurusi pelancongan untuk memastikan bahawasanya di kawasan daerah Baling, terutamanya di kawasan Don Bayu ini akan mendapat kemasukan pelancong yang lebih banyak pada masa akan datang. Jadi kita tengok hari ini, apabila saya nak ulas sedikit berkenaan dengan macam manakah kita nak minta golongan B40 yang tak mampu nak bayar bil elektrik ni boleh diberi latihan di bawah kementerian ataupun di bawah agensi kerajaan, beri latihan untuk nak keluarkan mereka ini kepada golongan yang berkemampuan. Contoh yang berhormat speaker, saya pun biasa jugalah pergi ke Betong, belah Thailand sanalah. Jadi Pi balik hari. Balik hari sebab bini tak bagi. Okay. Jadi apabila saya duduk di sana, minum di warung lah, makan tom yam sedikit, saya tengok satu kampung tu 2-3 trailer keluar. Saya tanya Pak Long, adakah di kampung ni ladang? Dia kata tak ada. Minta Yang Berhormat pertanian ambil fokus benda ni. Yang mana kita tengok apabila 2-3 trailer keluar, saya dapati dalam trailer tu ada berpuluh-puluh tan durian Belanda kan panggil, durian Belanda. Jadi saya tanya, adakah di dalam ada ladang? Tak ada. Jadi lepas benda ni kalau boleh kita kena buat di kawasan Kedah kita, yang mana satu kampung satu produk. Di sana Jabatan Pertanian memberi satu rumah 20 pokok durian Belanda. Dalam satu kampung tu ada 100 rumah. Daripada satu rumah kalau kita darab 100 darab 20, dia ada 2000 pokok durian Belanda. Jadi dia akan jadi satu ladang yang besar. Jadi apabila kita buat latihan dan kita kemas kini, kita hadir, beri taklimat dan sebagainya, ia akan menjana pendapatan golongan B40 dan sudah tentulah bil elektrik dan bil api ini tak akan sampai ke pejabat DON. Jadi satu lagi contoh yang hormat speaker, saya nak mencelah ni sebab saya orang kampung. Pertama kali duduk sini, dulu arwah abang saya pernah duduk sini. Saya duduk sini ni, yang saya nak bawa hari ni, walaupun bagi saya kadang-kadang mungkin yang hormat speaker dan juga rakan-rakan daripada DON ni, apa Taufik ni, Wabi Bayu ni,
cerita benda yang lekeh-lekeh kot kampung. Jadi saya berpendapat hari ini kita tengok, kalau satu rumah Kementerian Pertanian ataupun pengurusi Biro Pertanian memberi sejumlah 20 pokok cabai, satu rumah untuk golongan B40 ni kita bagi 20 pokok cabai. Bukan cabai-cabai, ni kacau kira ni ha. Jadi satu rumah kita bagi 20 pokok cabai. 1 kilo cabai ada RM25 1 kilo. Dalam 1 bulan, Yang Hormat Speaker makan cabai berapa kilo 1 bulan? Nak tanya Yang Hormat. Saya tak makan cabai. Yang saya dapati, yang saya buat kajian, satu keluarga akan pakai makan cabai 2 kilo ataupun 3 kilo 1 bulan. Dan hari ini kita tengok 1 bulan cabai harganya RM30, 25 ke RM30. Bermakna satu rumah tu dia boleh menyimpan 1 bulan RM50. Apabila boleh menyimpan RM50, duit yang sepatutnya beli cabai tu kita gunakan untuk membayar bil elektrik. Sebab tu perancangan saya di Don Bayu, saya tak mampu nak bagi semua orang kampung ni jadi jutawan, Yang Hormat Speaker. Saya hanya mampu supaya golongan B40 dan juga golongan yang tidak berkemampuan ini boleh hidup dalam keadaan sempurna, tidak kena potong bil elektrik, tidak kena potong bil air sadar dan sebagainya. Jadi pejabat YB pun kami rehatlah sikit. Samalah tempat-tempat lain pun. Jadi bil elektrik ni saya nak cerita kat Ustaz Azam satu hari saya dapat mencelah sikit boleh? Pasal sebab Bukit Lada tadi ni. Bayu, boleh ke? Boleh. Boleh. Bukit Lada, silakan. Terima kasih Yang Berhormat Speaker. Kita ada satu ribat yang diberikan oleh pihak kerajaan pusat, iaitu sebanyak RM40. Dan saya mendapat maklumat daripada TNB, keseluruhan nama yang layak untuk dapat rebate RM40 ni ialah 15,000 orang lebih. Tetapi yang hanya mendapat rebate itu ialah 6,411 orang aja. Jadi baki lagi 9,165 orang ini yang tidak mendapat, dan mereka ini layak untuk dapat. Jadi saya mengharapkan bahawa lepas ini mungkin boleh perbincangan yang lebih lanjut macam mana untuk kita nak dapatkan 9,000 orang ini supaya mereka lepas daripada bayaran bil elektrik. Kebanyakan yang saya sebutkan tadi, mereka-mereka yang tak bayar bil itu, sebenarnya mereka bukan mahal sangat. Bil mereka dalam RM30-40, tapi 5 tahun tak bayar. Jadi kalau kita usahakan supaya 9,000 lagi ini, supaya mereka mendapat rebate yang diberikan oleh kerajaan. Dan saya pun tak tahulah sebab apa yang mereka ni tak boleh dapat ni. Bila kita tanya, rupanya dia kena daftar dulu dengan TNB, barulah mereka ini layak untuk dapat cadangan. Jadi Bukit Lada, saya sambung sikit yang tu. Jadi kita nak minta bantuan lah daripada YB kita supaya memaklumkan, sebab saya dipahamkan oleh TNB, setengah tu mereka tak tahu. Jadi kita minta bantuan YB kita ni supaya maklumkan kepada MKK kita di peringkat kawasan supaya mendaftar dengan TNB. Okey, terima kasih Bukit Lada. Jadi saya sambung lagi tajuk lah YB Speaker. Jadi berkenaan dengan ekonomi masyarakat Penoreh ni, saya juga nak cadangkan supaya diadakan satu sesi dialog di antara, kalau boleh, kerajaan Kedah kita ni di bawah pengurusi pertanian ni kena jemput. Tidak sampai bila pun tidak akan ada satu penyelesaian, sebab saling menyalah di antara satu sama lain. Boleh tak kalau kita jemput satu, buat forum di antara LGM, RISDA dan juga pihak kita, bincang macam manalah ke arah penyelesaian untuk jangka masa panjang bagi masyarakat golongan Penoreh ini akan mendapat peluang yang disediakan. Jadi Yang Hormat Speaker, saya juga nak maklum mengenai kawasan Bayu saya ni, kalau katalah
kempen tahun melawat Kedah, iaitu 2025 akan dilaksanakan. Saya nak mohon, nak bagi pandangan. Kita tidak ada kuasa, cuma nak bagi pandangan apakah kerajaan negeri Kedah bersetuju atau tidak jikalau kita buka satu lagi border sempadan di kawasan Dun Bayu saya ni, di pusat rekreasi air panah Hulu Legong. Saya akan bawa Kubang Rotan hadir. Dan jikalau kita masuk di kawasan pusat rekreasi itu, dia memang pusat pelancongan. Naik atas bukit ni Ustaz Azam, naik atas bukit ni, kita malam ni kita dengar kita dengar kenderaan daripada Thailand. Menunjuk kata cukup dekat sangat pintu sempadan yang lebih kurang 2 km yang umat speaker. Jadi saya mohon dulu semasa Perikatan Nasional menjadi kerajaan. Setelah pun berjumpa dengan Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah KDM 1, maklum kepada beliau, dan beliau mengatakan tidak ada halangan jikalau memenuhi syarat dan juga prosedur. Sekarang ini saya minta supaya kita kemukakan kepada kerajaan pusat buka pintu sempadan yang baru, yang mana kita hari ini kempen untuk rakyat luar daripada Pulau Pinang, daripada Perak untuk masuk ke Kedah sebagai pelancong. Dan jikalau kita ada pintu sempadan yang baru di Bayu, sudah tentulah pelancong daripada Pulau Pinang, Perai, Sungai Petani dan Lunah Raja masuk betul, dia akan menghala ke Baling, dan sudah tentulah limpahan ini akan mendapat faedah kepada negeri Kedah. Dan pusat rekreasi air panah Major YB Kuala Ketih, dia jaga pusat rekreasi air panah, tentulah pelancong akan bertambah dan kutipan tiket untuk orang Baling pun akan meningkat. Walaupun benda macam ni, Taufik dia tak ada kerja lain kah? Banyak orang kata tak ada kerja lain, minta benda-benda yang merapu. Bagi saya untuk jangka masa panjang, kita kena perlu. Sebab kita tengok hari ini kita melihat pelancong daripada Malaysia yang banyak sangat masuk ke Thailand. Tapi mengapakah kita tak boleh nak menarik pelancong daripada Thailand masuk ke Malaysia? Ini satu faktor yang akan memberi peluangan ekonomi, terutamanya kawasan saya lah, kawasan yang Gajah tu. Tapi Gajah dah tak ada dah ini. Gajah dah masuk ke Belantik lah. Kami dah jampi dengan ustaz tadi, halau dia keluar, dia tak akan masuk dah. Jadi hari ini Bayu, saya nak tanya satu. Saya pun berminat juga yang tu. Kalau kita buka jalan tu, yang hak kita nak keluar ni banyak ke, hak nak masuk mai banyak? saya tengok daripada sudut ekonomi. Dia sebenarnya Yang Mat Speaker, dia ada dua-dua. Banyak juga yang ke sana dan juga banyak juga yang ke sini. Jadi kalau macam tu, ingat Bayu kena buat sikit kajian yang mana yang menguntungkan kita. Kalau agak nak rugi, kita tak sabar tu, Fik. Dia pandangan saya akan menguntungkan, sebab kita tengok hari ini kita nak pelancong masuk ke kawasan Kedah. Hari ini kita tengok rata-rata pengunjung pelancong daripada Pulau Pinang, dia mengambil jalan pintas terus masuk ke negeri Perak, iaitu Betong, Keruh. Tapi hari ini apabila kita buka satu lagi border ni, dia akan membawa masuk banyak pelancong daripada Pulau Pinang ke arah negeri Kedah. Dia akan menguntungkan negeri Kedah. Dia terus, dia tak berhenti. Okey, apa ni Mazat? Jadi sekarang ni minta maaf. Saya duk biasa Abang Razak, jadi minta maaf Tuan Speaker, Wabi Speaker, minta maaf lah. Ampunkan. Satu lagi berkenaan dengan kawasan saya. Kawasan saya ni lepas angkat sumpah di sini, saya balik-balik tu terus redah dengan banjir. Jadi dia duk kata saya dosa banyak. Tak kira bahaya tu kira. Tarik balik. Saya minta Tuan Speaker minta dia tarik balik. Dia kata saya dosa. Tarik balik lah Luna, tarik balik. Dah minta maaf, tak apalah. Jadi hari ni apabila saya tak kata pun. Masalah banjir ni yang mana kita tengok dalam negeri Kedah kita ni, bukan semua, adalah
2-3 tempat don yang paling cukup teruk. 12 bulan kawasan saya ni, tuan tuan speaker, banjir 1 tahun, Yang berhormat speaker. yang hormat speaker, Ya. 1 tahun 7-8 kali kena banjir. Jadi bajet yang hormat Datuk Seri MB bagi pun habis lah. Sebab tempat lain saya rasa macam Amri dia boleh lagi duduk ni, tapi tempat saya mah habis lah, dah lah kering. Jadi saya minta kalau boleh yang hormat speaker, minta kerajaan negeri, terutama yang amat berhormat Datuk Seri MB, kena beri perhatian kepada kawasan-kawasan yang kerap dilanda banjir. Berilah peruntukan tambahan kat kami, yang hormat speaker. Jadi kalau tempat lain dapat banyak tu 100,000 ataupun 200,000, kami kena lebih sikit lah sebab kawasan banjir. Jadi saya juga nak menyeru kepada kerajaan negeri, kalau boleh mengurus banjir ataupun penyelesaian banjir yang kekal, manakah yang lebih baik, Yang Hormat Speaker? Untuk mengurus banjir dengan menyelesaikan banjir dengan jangka masa yang panjang, manakah yang lebih baik kepada kerajaan negeri Kedah kita? Boleh saya celah? Boleh bagi. Adakah YB Bayu setuju dengan saya bahawa pemeliharaan hutan adalah sangat penting untuk Baling untuk memastikan banjir tidak terus berlaku? Thank you. Saya amat setuju, tetapi salah satu faktornya bukan berkenaan pengurusan hutan. Yang saya nak maksud tadi ni, banjir ni berlaku pada tahun 60-an dulu pun dah berlaku dah di kawasan saya. Sebab itulah saya mari sini, saya nak sungguh-sungguh yang mana kawasan yang cukup panas, kawasan yang bagi saya seminggu 2 kali, Yang Hormat Speaker, sampai saya pernah seminggu 2 kali banjir berlaku. Bukan asas yang utamalah yang Hormat Darul Aman bagi tahu tadi, sebab yang saya nak bangkit ni adalah banjir yang di kawasan yang memang tak boleh buat apa dah, bukan sebab hutan, bukan sebab apa-apa. Jadi hari ni kita tengok di kawasan belah Bayu saya, Wabi Mansur dia tak nak tengok sebab dia pun tahu kawasan dia banjir banyak kan. Jadi kawasan saya Don Bayu ni ada satu kampung di Wing, Merba Pulah pun tahu. Di Wing ni dia buat rumah memang di tepi sungai sungguh-sungguh. Kita nak minta dia pindah tak boleh. Dia kata aku ni Taufik, dia kata 7 keturunan dah aku duduk sini. Nak halau dia pindah tak boleh. Melainkan dia kata kalau beri penempatan baru. Jadi untuk 2-3 buah kampung yang saya maksudkan ni, kalau bolehlah, dan kita pun tengah usaha, dan Yang Hormat pun sedia maklum, dia akan membantu kena buat pemindahan. Dan saya pun telah berbincang dengan mangsa banjir, mereka bersetuju untuk pindah ke tempat baru jikalau pihak kerajaan negeri menyediakan tanah dan juga rumah yang disediakan. Jadi saya harap benda ni akan dapat dilaksanakan di bawah kerajaan kita sekarang ni. Bayu boleh habiskan? Boleh dah. Yang Hormat Speaker, tadi sebab tu saya nak baca tag. Kalau saya baca tag ni cepat habis, tapi apabila Hormat Speaker suruh tengok sana, tag lari saya keluar dalam kepala saya. Tu sebab tu. Jadi kalau nak baca tag ni kena masuk balik boleh lah, Hormat Speaker. Kita pergi kepada hari-hari lain yang ada lain. peluang. Sebab kita Jadi saya amat berharaplah masih ada lagi satu pembahas yang akan membahas, jadi saya nak kena berlaku adil kepada semua. Jadi saya minta saya sebagai nak mengakhiri ucapan saya ni, saya juga nak pantun lah. Orang lain semua ada pantun, takkan tak pergi Bayu pantun, boleh Hormat Speaker? Pantun boleh. Tokek balak curi kayu, semua kayu depa sebat. Terima kasih pengundi Bayu, bagi saya jadi yang berhormat. Okay. YB Bayu, YB Jeneri, kami bukan orang kenamaan. Mari kita bangunkan negeri, kebajikan rakyat jadi keutamaan. Orang kaya menabur bakti, orang miskin tumpang berteduh. Ramai rakyat sedang perhati, kita berbahas jangan bergaduh. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Bayu.